innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Saya rasa benda ni sepatutnya tidak berlaku. Jadi bila khilaf ni, janganlah kita keras sangat. Janganlah kita terlalu rigid sangat. Kenapa orang gila-gila nak jadi ahli politik? Salahkah Melayu kaya? Nak kena jaga diri tu seolah-olah kaki sebelah tu confirm neraka. Sekiranya ada berlaku korupsi, berikan keadilan kepada negara. Jadi itu bukan satu benda yang di luar norma, orang kata ekosistem perniagaan. Dan korang pun datang ke negara kita pun, buatlah dengan cara yang baik. Relax bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kembali lagi kita dalam rancangan podcast Relax Bro. Sama-sama dengan saya, sahabat saya. Saya Wan Agil. Saya Fatul Bari, macam biasa tak berubah setakat ini insyaAllah. Jangan lupa terus follow kami di semua platform kami di social media, YouTube, Facebook, Spotify, Instagram, TikTok, untuk memastikan insyaAllah kelestarian Relax Bro Podcast untuk terus bersama-sama dengan anda semua insyaAllah. Agil, apa khabar, sihat? Sihat Alhamdulillah. Macam mana? Dok, hujung tahun. Hujung tahunan. Last 2023. Itulah. Kita tak berapa hari lagi. Apa refleksi 2023 kita ni? Muhasabah banyak. Banyak muhasabah. Muhasabah macam-macam lah. Cuaca, especially untuk diri sendiri, family. Kemudian dari seluruh negara kita, cuaca politik yang saya rasa tak habis-habis lagi. Dia punya kepanasan dan kehangatannya, macam-macam spekulasi, macam-macam isu timbul tenggelam. Dan saya kira yang antara yang paling hangat dalam seminggu ini ucapan PMX bersama dengan kaki tangan awam. Itu yang satu isu yang tular dalam minggu lepas, bila mana Perdana Menteri Amat Berhormat Perdana Menteri ada membuat rujukan kepada kisah pemuda Ashabul Kahfi. Saya bab ni saya memang pandang dok lah. Saya bukan ni, this is not my area of expertise. Orang panggil saya liberal progressive kan. Jadi saya lebih, kalau benda macam ni banyak saya rujuk pada dok lah. Saya pun nak tahu apa masalahnya. Tapi cumanya konteks ni untuk makluman pendengar dan penonton. Setiap bulan Perdana Menteri akan mengadakan perhimpunan bulanan bersama penjawat awam. Dan dalam perhimpunan ni biasalah Perdana Menteri akan menyampaikan hasrat beliau, mungkin saranan beliau dan juga harapan beliau pada penjawat-penjawat awam. Dan juga teguran. Dan teguran sekiranya ada perkara yang perlu ditegur dari segi prestasi penjawat-penjawat awam. Dan dia ada menggunakan contoh pemuda Ashabul Kahfi yang mana dia kata kalau nak mengambil iktibar daripada kisah pemuda Ashabul Kahfi ni adalah satu perkara yang perlu diambil iktibar oleh penjawat awam. Dan akhirnya menjadi satu isu yang mana dia kata, kalau tak silap saya, dia kata beliau menyebut pemuda Ashabul Kahfi berlaku pada zaman Kristian dan ada pemuda zaman itu Kristian. Dia jadi isu sama ada pemuda Ashabul Kahfi ni Kristian ke ataupun tidak ke. Ini saya rasa Dok kena explain lah, sebab macam saya kata tadi lah, ini bukan my area of expertise. Okay. Saya sebenarnya cuba dah untuk ulas benda ni. Tapi rakamannya terlalu panjang. Cuma mungkin di kesempatan ni saya cuba ringkaskan penjelasan tentangnya, sebab bila kita kaji balik perbahasan yang, minta maaf saya kena guna perkataan dipolemikkan. Dia ada beberapa perkataan Perdana Menteri itu yang satu tergantung dan satu lagi yang dilihat agak kurang tepat. Itu yang dijadikan polemik. Ada khilaf lah. Ada khilafnya. Satu perkara pokok dalam isu ni, satu, Ashabul Kahfi ni hidup di zaman mana? Okay, itu perkara utama yang dibahaskan. Clear cut. Dalam isu ni ulama berbeza pendapat. Al-Imam Ibn Kathir, kalau dilihat dalam penulisannya, menyatakan Ashabul Kahfi ni hidup di zaman sebelum daripada kehadiran Isa alaihi salam. Itu pandangan Al-Imam Ibn Kathir di dalam tafsirnya. Okay? Sebab itu beliau membawa penjelasan salah satu hadis Nabi SAW, walaupun hadis ini sanadnya dhaif,
tetapi Ibnu Kathir jadikan ia sebagai asas, iaitu dialog Nabi dengan Yahudi apabila seorang Yahudi bertanyakan kepada Nabi tentang 3 perkara. Satu tentang ruh, dan yang keduanya tentang Dzulqarnain, Alexander the Great, yang ketiganya tentang Ashabul Kahfi. Okay. Ibnu Kathir menjadikan hadis ini untuk justify bahawasanya Ashabul Kahfi berada di zaman Yahudi, yakni Bani Israel. Isa pun Bani Israel, tapi sebelum kehadiran Isa. Kenapa? Kerana Yahudi mengambil berat tentang Ashabul Kahfi, menunjukkan Ashabul Kahfi wujud di zaman Nabi-Nabi mereka. Okay. So itu peristiwa keberadaan mereka di zaman mana. Ada yang berkata, contohnya Al-Imam dalam penjelasan Al-Imam At-Tabari contohnya, dalam tafsir beliau yang agung, yang besar, ini antara tafsir yang paling besar dan tafsir yang bersanad, sandarannya sampai kepada periwayatannya. Ya. Kata Imam At-Tabari, mereka ini berada di zaman Isa. Okay. Wa kanat syari'atuhum syari'ata Isa bin Maryam. Syariat keberadaan mereka di zaman itu adalah syariat Isa alaihi salam. So menunjukkan mereka di zaman Isa. So isu ini satu khilaf. Mereka berada di zaman mana tu khilaf? Zaman Isa ke zaman Jews, yakni sebelum daripada kehadiran Isa ataupun selepas kehadiran Isa. Itu khilaf. Okey, itu satu. Jadi bila khilaf ni, janganlah kita keras sangat. Janganlah kita terlalu rigid sangat. Walaupun ada nak bawa cerita sana, cerita sini, berhujah dengan sana, berhujah dengan sini, saya akan bagi kenapa kita tak perlu panjangkan isu ni. Ada sebab dia. Okey, itu satu. Yang keduanya, agama anutan mereka. Apa agama mereka? Yang seperti mana yang Agil tanyakan tadi, yang Perdana Menteri sebutkan mereka ini, ada yang kata sebutan Perdana Menteri kurang jelas sebenarnya, PMX. Macam seolah-olah dia kata sama ada mereka itu Kristian atau mereka berada di zaman Kristian. Mana satu? Tak apalah, katakanlah PMX sebut dua-dua. Okey, Kristian. Siapa yang kata dia Kristian? Ibnu Kathir. Ibnu Kathir tak kata mereka Kristian direct. Tapi Ibnu Kathir menukilkan perkataan ilmuwan Islam dalam kitab tarikh, kitab sejarah dia yang hebat, Al-Bidayah wa Nihayah. Ibnu Kathir menukilkan perkataan, seingat saya, Syu'aib Al-Jibai. Okay? Menukilkan bahawasanya mereka ini An-Nasara. Humun Nasara. Mereka ini adalah golongan Nasrani. Kemudian mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka meninggalkan agama mereka. Dan Imam Ibnu Kathir mengaitkan dengan tafsiran apa? Tafsiran bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang yang PMX baca itulah. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Cuma PMX nada dia mungkin dah usia. Dia tak lain macam dulu. Dia biasa sebut. Kalau ceramah dia dulu disebut macam mana? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Itu dululah masa dia. Itu dulu masa dia muda dulu. Zaman fighter dia lah. Zaman fighter dia. Okey. Tapi tak apa, itu cerita dia. Iaitu mereka itu adalah pemuda. Ibnu Kathir nak gambarkan bahawasanya bagaimana minta maaf, yang periwayat ini Syu'aib Al-Jibai ini yang Imam Ibnu Kathir nukilkan dalam kitab dia, nak menggambarkan bagaimana zaman dulu. Okey, dan Ibnu Kathir berulas benda ni juga dalam kitab tafsirnya. Zaman dulu orang muda mudah terima petunjuk, orang tua payah terima petunjuk. Itu yang cuba digambarkan. Ayat tu menggambarkan sedemikian rupa. Okey. So jadi ceritanya adalah, tapi tak apa, benda tu adalah value pengajaran. Tapi cerita hakikat yang kita nak bahas ni adalah agama mereka khilaf. Al-Imam At-Tabari berpendapat bahawasanya mereka wa kanu ya'budun al-awthan, semua berhala. Okey, dalam satu nukilan riwayat dia, dia berpendapat, dia menukilkan riwayat yang menyatakan wa kanu ya'budun al-awthan, mereka semua berhala. Dan dalam riwayat yang lain At-Tabari menukilkan mereka ini siapa? Min abna'i udhama'ir Rum, anak-anak pembesar Rum. Depa ni dulu. Dan Raja Rum pada waktu itu disebut, Al-Imam At-Tabari juga menukilkan riwayat yang menyatakan Decius. Okey. Diqyanus dalam Arab katakan Diqyanus, Raja Rum pada waktu itu yang kejam, yang zalim, menekan mereka dan akhirnya mereka menolak ajaran itu, meninggalkan ajaran nenek moyang mereka menyembah berhala, lalu mereka melarikan dia, menyembunyikan di dalam gua. Itu cerita yang diriwayatkan. Sahih atau tidak, wallahu alam. Yang mana nak ditarjihkan, yang mana yang lebih tepat, kita tak tahu. Sebab ini khilaf. So, agama mereka apa? Agama mereka, okey,
Cerita sebelum mereka beriman atau sebelum mereka menganut Islam. Sebab kita sepakat semua bahawasanya mereka beriman. Allah sebut innahum amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka telah beriman. Mereka telah beriman. Soal sebelum beriman ni cerita dia ni. Yang kita nak bergaduh ni. Yang nak bertembung ni. Sama ada mereka Kristian atau mereka menyembah berhala atau mereka tidak ada agama, wallahu alam. Tapi riwayat datang pelbagai. Clear? Tapi kita sepakat apa mereka telah Masuk Islam, beriman. Itu yang kedua. Yang ketiganya yang didebatkan juga yang menjadi sebutan Perdana Menteri PMX sebut mengaitkan keberadaan kisah Ashabul Kahfi ni di dalam, beliau mengatakan mendakwa berada juga di dalam Bible. Okey, dengan sebutan peristiwa The Cave. Okey, ataupun Seven Sleepers. Ini menjadi perbahasan panjang saya tengok. Banyak orang fokus yang ni. Academician, politician, banyak fokus yang ni. Okay. Yang Ustaz Zaidul respon tu pada saya, dia pun tak tahu kot cerita ni kot. Konteks dia tak faham. Konteks dia lain. Okay. Sebenarnya Perdana Menteri, kalau tengok balik betul-betul, ini secara adil. Bukan kerana saya nak defend ke apa ke tidak, tetapi secara adilnya Perdana Menteri bukan bermaksud nak mengatakan Ashabul Kahfi tu kafir. Tak. Dia cuma mengaitkan dengan sejarah pada waktu itu. Okay. Itu isu kecil pada saya. Okay. Tapi isu yang besarnya adalah yang menjadikan fokus utamanya adalah ada tak cerita ni dalam Bible. Okay. Jawapannya saya tanya Dr. Zakir Naik. Saya dah beritahu beberapa kawan-kawan. Saya tanya dia. Bible ni is not my... Kita boleh baca. Kita boleh baca tapi kita tak boleh nak quote, tak study details. Saya tanya Dr. Zakir Naik. Sepintas selalu saya tanya dia. Dr. Zakir, adakah cerita ni dalam Bible? Dalam Bible. Kata dia kepada saya melalui phone awal-awal tu, dia kata secara direct tak ada. Secara indirect ada pada pandangan dia. Walaupun kebanyakannya kata tak ada. Okay, tapi saya tak rasa Dr. Zakir Naik nak berbohong ataupun nak berdusta ataupun nak sengaja tipu. Tak ada. Saya tak rasa macam tu. Tak ada objektif pun. Mungkin dia tersalah. Okay? Tapi dia memberikan pendapat dia. Hak memberikan pendapat. Dan kita pun, kita bagi pendapat, bagilah. Ustaz Zahidul contoh bagi pendapat, pada saya salah. Dia nak kata dia betul-betul lah. Dia nak kata orang bodoh tu betul. Dia ada hak bagi pendapat. Dia ada hak bagi pendapat. Tapi pendapat dia salah. Pada saya salah. Sebab dia tak faham konteks cerita. Okay. Walaupun dia nak mempertahankan iman Ashabul Kahfi, which is kita setuju. Okay. Tapi cara kita tak setuju. Dr. Zakir Naik mungkin dia salah dalam bab tu. Okay. Tapi dia tak menafikan dan dia memberikan kepada saya info-info dalam teks Christianity, which is bahan-bahan rujukan agama Kristian yang lain. Selain daripada Bible. Okay. Ada menceritakan tentang Seven Sleepers. Itu pada Dr. Zakir Naik lah. Tak apalah. Katakanlah Dr. Zakir Naik salah. Katakanlah PMX salah. Saya tak pertahankan bab tu dan kita tak perlu pertahankan pun. Okay. Silap lah. Okay. Cumanya, saya tak rasa itu adalah fokus point PMX dalam ucapan dia. Ucapan dia adalah, yang keempatnya adalah soal pengajaran cerita ni. Dia cuba memberikan gambaran pada saya, nasihat kepada penjawat awam tentang bagaimana kentalnya jiwa anak muda. Sebab Ibnu Katsir bila dia tafsirkan ayat itu apa dia kata? Dia kata innahum fityah, mereka itu adalah anak muda. Kenapa anak muda? Kerana kata Ibnu Katsir sifat anak muda ni ada dua. Aqbala lil haqq wa ahda lil hidayah. Iaitu mudah untuk menerima kebenaran dan juga mudah untuk mendapat petunjuk. So itu sifat-sifat anak muda. So jadi bila PMX quote maksud cerita ayat tu, dia nak quotekan dengan pada saya sikap pegawai kerajaan, kita nak kena mudah menerima perubahan, kita nak kena mudah menerima nasihat dan teguran, kita nak kena adapt dengan apa-apa mungkin polisi yang baru yang nak digagas oleh kerajaan. Itu perspektif positif yang kita boleh ambil lah. Okay, so itu tak ada isu. Sebenarnya luas lagi boleh ulas. Cuma yang kelima saya nak bahas sikit last. Allah sebut dalam Quran cerita ni. Sebenarnya untuk makluman semua netizen, penonton semua, Agil lah, Ashabul Kahfi ni selain daripada hampir ayat 9 hingga 20 ataupun hampir 18 ayat dalam surah Al-Kahfi ni, tu je cerita yang kita tahu pasal Ashabul Kahfi. Yang lain-lain semua adalah cerita. Walaupun Imam At-Tabari meriwayatkan, tetapi masih lagi kabur dari sudut tarikhnya, timingnya, masanya, tempatnya.
Contohnya perkataan ar-raqim dalam Quran tu. Am hasibta anna ashabal kahfi wal raqim kanu min ayatina ajaba. Adakah kamu menyangka tentang ashabul kahfi dan juga ar-raqim? Perkataan ar-raqim tu pun sama ada batu bertulis ke, wadi tempat dia orang tinggal tu ke, dalam gua tu, ataupun gua tu ke, bukit gua tu ke, semua tu khilaf. Tak jelas. Tak jelas. Tempat mana, zaman mana tak jelas. Tak jelas. Allah pesan dalam Quran. Di penghujung kisah dalam Ashabul Kahfi dalam Al-Quran ni, kata Allah apa? Bila Allah cerita sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum. Mereka itu berkata jumlah Ashabul Kahfi ada 3 orang yang keempatnya anjingnya. Ada yang berkata wa yaquluna khamsatun wasadisuhum kalbuhum. Ada yang berkata 5 orang yang keenamnya anjingnya. Okay, rajman bil ghaib. Mereka ni bercakap benda-benda tuduhan, perkara-perkara ghaib yang mereka tak tahu. Okay. Sampai Allah kata di hujung ayat tu, Allah kata fala tumari fihim illa mira'an zahira wala tastafti fihim minhum ahada. Jangan kamu berdebat dalam benda-benda yang kamu tak ada asas, tak tahu. Maknanya tak perlu panjang-panjangkan benda ni. Kita nak bergaduh apa agama mereka, yang penting kita beriman, mereka telah beriman. Kalau PMX kata mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka kufur dan tak perlu Islam, maka kita tentang habis-habisan. Itu salah. Itu salah. Okey, sekarang ni kita sepakat mereka beriman. Sebelumnya khilaf, open lah sikit. Janganlah rigid sangat. Nampak sangat kita nak cari salah ni. Saya ni first time saya betul-betul memahami cerita pasal Ashabul Kahfi ni lah. Cuma mungkin Dok tak nak panggil ustaz dah ni. Dia dah rampak dah. Saya sebagai Dok. Tapi itulah, saya mungkin Dok tak setuju dengan saya. Tapi saya rasa benda ni sepatutnya tidak berlaku. Dia tidak patut berlaku. PMX boleh menggunakan pelbagai lain contoh untuk mengukuhkan harapan ataupun teguran dia kepada penjawat awam. Kerana saya mengambil kalau konteks penjawat awam tu seolah-olah macam keseluruhan penjawat awam itu Islam Melayu. Ini pendapat saya. Kita kena faham satu benda lah, Dok. Ni yang mungkin penonton dan pendengar tak berapa jelas atau mungkin tak perasan. Isu-isu macam ni difumble kat PMX, akan ada satu kesan yang mana pihak lawan, kita tak boleh nafikan PMX tak ada pihak lawan, mesti ada pihak lawan, betul? Ya, setuju. Pihak lawan akan menggunakan kesilapan ini untuk menjatuhkan dia. Grill habis-habisan. Habislah. Saya beranggapan yang bertanyakan soalan pada Ustaz Azaidrus berkenaan dengan kenyataan PMX dan Ustaz Azaidrus terus memberikan respon, balon mudah aja. It's been done to spin the story. Dia untuk pengetahuan penonton, dia dalam politik ni dia ada satu dipanggil, orang kata istilah black ops. Ni kita biasa dengar. Black ops ni maksudnya pergerakan-pergerakan yang tidak sedari, yang dihidu dilakukan secara underground. Kalau di peringkat Eropah ni dia orang panggil selalunya dia panggil spin doctor. Spin doctor. So apa-apa kenyataan yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin politik, kalau boleh spin doctor ni dia akan create satu naratif yang membangkitkan kemarahan orang yang akan digunakan untuk menjatuhkan atau menjejaskan kredibiliti sesetengah pemimpin. Dan inilah masalah PMX. Okay, saya setuju sikit dari perspektif apa saya setuju tu. Saya setuju dari perspektif kalau nak ambil isu-isu yang macam ni, nak dijadikan hujah, study dulu. Betul. Dapatkan penjelasan yang detail. Okay. Kena relax, tenang. Cuma, okay, untuk PMX punya situasi macam ni. Ayat ni sebenarnya dah sinonim dengan dia. Daripada dulu ucapan dia. Dia patut tahu dah. Dia tahu dah. Dan to be fair, secara adil untuk dia. Sebab soalan ni tanya pada Zaidrus tu, soalan yang tak memahami konteks, soalan yang bukan dia tak memahami, tak menjelaskan konteks sebenar. Dia terus tanya, Ustaz nak tanya, Ashabul Kahfi ni betul ke? Ada pemimpin politik cakap Ashabul Kahfi ni kafir, betul ke? Weh, saya akan bedal gila-gila punya. Betul lah. Kan? Tapi betul. Okay, sikit lagi. Cuma dalam konteks PMX ni, dia satu benda yang last tadi saya tak sebut tadi sikit, comparison yang antara dia buat antara sumber Islam, Al-Quran dan juga Bible. Walaupun cerita tu secara tepatnya banyak pakar-pakar menyebut tidak ada dalam Bible,
Okay. Soal Dr. Zakir ni pendapat dia lah. Okay. Tapi katakanlah contoh, ni dia compare benda yang tak ada. Tujuan ni, matlamat ni bukan soal teks tu ada tak ada dalam tu. Saya melihat dia lebih kepada nak menggambarkan value yang mana ada benda yang baik dalam agama lain yang boleh kita terima. Which is yang ada dalam agama kita. Sebab apa? Sebab hadis Nabi sebut. Nabi kata hadithu an Bani Israel wala haraj. Ambillah kamu riwayat daripada Bani Israel dan ia tidak menjadi satu kedosaan dosa. Tak dosa, tak salah. Walaupun tak ada dalam Al-Quran. Tetapi dengan syarat tak bertentang dengan Al-Quran. Okay? Tak bertentang. Dia bukan cerita benda lain terus. Dan juga tak menyanggahi Al-Quran. Menyanggahi tak berlawanan dengan Al-Quran. Tak menyanggahi Al-Quran tu sendiri. Okay. So, kalau tak ada konsep macam tu, kita boleh menukilkan cerita. Especially the value. Kalau contohnya dalam teks Kristianiti yang lain, cerita pasal The Seven Sleepers contohnya. Yang bukan dalam Bible. Kita boleh ambil sebagai contoh. Tapi dengan syarat tak berlawanan dengan Quran. Tu je. Kalau berlawanan, tak boleh ambil. Okay. So jadi untuk PMX nak quote tu tak ada masalah. Tapi saya setuju yang juga cakap, dia setuju. Mana-mana tokoh politik bukan PMX saja. Bila nak quote ayat Quran, nak quote hadis ni, be very careful. Sebab apa? Sebab orang tengok ni ramai. Nabi dah bagi beberapa jenis manusia. Dan Nabi bagi beberapa larangan. Contoh Nabi kata wala tajassasu wala tahassasu. Jangan kamu jasus. Jasus ni mencari kesilapan orang melalui perantara. Contoh, katakanlah kawan kita azan cakap. Ataupun saya bercakap lah, katakan contoh. You tanya azan, you check azan, kat mana salah saya? You pakai orang. Tu jasus. Tajassus. Satu lagi, wala tahassasu. Jangan tahassus. Tahassus ni, you tengok saya, you cari-cari kelemahan saya. Kat mana Fatul Bari salah? Kat mana? Kat dia mencari. Memang tu dia nak cari. Ada orang dia dengar nak ambil pengajaran, tak apa. Ada orang dengar nak cari kesalahan. Dan dia nak drill isu tu, sama dia nak politikkan ke, sama dia nak jadikan isu agama ke, nak sesatkan orang ke, nak kafirkan orang ke, nak bodohkan orang ke. Itu bergantung kepada macam-macam manusia. So ini sebab tu orang politik tolong berhati-hati dalam nak quote, nak petik ayat Quran, nak petik hadis Nabi, nak petik rujukan agama, bagi betul-betul faham dan ada full understanding. You bersedia dan you boleh. You kena clear lah. You boleh clear. Kena clear lah. Tapi dia lah, macam saya kata tadi, saya sendiri berpendapat bahawa benda tu tak patut berlaku. Dan mungkin lepas ni PMX kena lebih berhati-hati. Sebab yelah, dia bukannya baru dalam benda-benda macam ni. Dan dia latar belakang agama dia pun bukan, orang kata bukan cikai lah kan. Bukan cikai. So, dia bukan cikai, dia faham lah. Dia faham lah kan. So benda-benda macam ni tak patut berlaku. Dan mungkin yang mendengar pun, yang macam ada bilangan-bilangan orang yang sengaja nak mencik salah ni pun akan sentiasa ada. Dan kita kena ambil iktibar. Dan yang kita mendengar ni pun jangan terlalu taksub. Kena relax. Ambil satu langkah ke belakang. Kita orang kata tabayun dululah. Betul Ustaz? Tabayun dulu. Semak dulu. Rujuk dulu. Dan baru kita buat keputusan. Lepas tu satu lagi ni. Janganlah kita pula nak pertahan berlebih-lebih pula. Saya tak ada masalah nak pertahan PMX. Okey. Sekali saya pertahan sebahagian ucapan dia tu. Okey. Apa yang dia ucap, saya tak rasa dia berniat untuk nak memburukkan Ashabul Kahfi. Tak ada. Dan saya tak rasa dia berniat untuk nak berbohong orang ramai. Tak. Kita bersangka baik pada orang. Dia khilaf. Ini cerita khilaf dan mungkin kelemahan manusia, sifat manusiawi. Okey. Tapi saya tak mau pula sampai kata, tak, kita nak pertahan sampai macam tak boleh salah manusia. Contoh macam ada pihak nak pertahankan usaha Azadu, tak boleh salah. Sama juga macam PMX. Kita tak boleh nak pertahankan semua benda yang kita rasa tak betul lah. Macam Dok cakap tadi lah, MU menang sekali sebulan. Saya tak boleh nak pertahan lah. Yang tu lah. Nampak macam mana kan? Itu dah jadi macam okay. Jadi kita akan berhenti buat masa ni. Dan kita akan sambung semula untuk topik yang selanjutnya. Relax, bro.